dia buat kenyataan. Dalam surat khabar dia nak berjumpa saya bulan Oktober tahun lalu. Sampai hari ini tak ada surat yang diutus kepada saya untuk menemui dia. Mana? Menteri Dalam Negeri pun tak ada saya usah. Apa dia saya buat apa? Tak berjumpa saya 15 minit tak boleh. Tak ada harga ke saya? Dia ada berdiri yang Mat, larut dengan tanah merah yang Mat, nak pergi jalan. Ya, tanah merah. Ya, tanah merah. Terima kasih. Saya tertarik dengan ucapan yang begitu bernas oleh Ketua Pembangkang. Di dalam persoalan polis menangani isu ceramah haram ataupun ceramah yang dibenarkan ini juga telah pun dipertimbangkan oleh pihak Suhakam sendiri. Saya masih ingat kenyataan yang telah dibuat oleh Tan Sri Anwar Zainal mengenai beliau sendiri memohon daripada pihak polis memberi penjelasan bagaimana yang dikatakan larangan untuk mengadakan perhimpunan haram dan juga ceramah-ceramah. Kategori ceramah yang dibenarkan dan sebagainya. Dan beliau sendiri mengulas bahawa pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam, hari ini berpendirian bahawa keputusan kerajaan melarang sebarang perhimpunan haram ataupun ceramah adalah sebagai mencabuli hak asasi manusia mengikut Perlembagaan Malaysia. Jadi saya minta penjelasan daripada Ketua Pembangkang. Adakah Suhakam hari ini berpihak kepada kerajaan ataupun berpihak kepada PAS ataupun Suhakam ini sendiri ditubuhkan sebagai suatu badan bebas yang untuk mengendalikan hak-hak manusia di Malaysia ini? Sejauh mana ia telah dipergunakan oleh pihak kerajaan? Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih kepada sahabat saya di Tanah Merah. Tidak benar kalau ada anggapan bahawa Suhakam memihak pada pembangkang, tidak benar. Saya percaya Suhakam bertindak mengikut peraturan-peraturan dan akta yang diluluskan oleh Parlimen. Menjunjung perlembagaan negara. Itu tindakan Suhakam selama ini. Ini telah dinyatakan oleh pengurusi Suhakam sendiri, Tan Sri Musa. Tan Sri Musa Hitam. Kalau tidak benar tuduhan liar yang mengatakan Suhakam memihak pada pembangkang. Suhakam memihak kepada undang-undang. Memihak pada perlembagaan. Memihak pada akta di mana Suhakam ditubuhkan. Sebab itulah saya bila ditanya tentang soal cadangan UMNO nak menubuhkan Majlis Perundingan Ulama. Saya kata ini sandiwara baru yang nak dibuat oleh UMNO. Suhakam yang ditubuh oleh kerajaan berdasar akta parlimen tak dihormati oleh kerajaan. Jangan berpura-pura pula nak menggunakan ulama, nak mempergunakan ulama untuk mengikut telunjuk UMNO, dan bila mereka tidak dapat memberi pandangan yang sesuai dengan kehendak UMNO, mereka juga akan diketepikan macam Suhakam diketepikan. Ya, larut dia Mat. Larut saya dah bagi tadi tu. Mengenai dengan apa yang dibangkitkan oleh Bagi sahabat sekejap. Sekejap dulu, duduk dulu. Daripada Seri Gading tentang peristiwa Memali. Tunggu, akan sampai Memali. Tunggu, jangan keluar. Saya akan jawab. Tapi belum sampai lagi. Dan saya minta kalau boleh masa saya nak cakap Memali ini, Menteri Penerangan timbalannya yang tengah tidur ni dan juga Pihak Parlimen tolong ada dalam dewan. Ya Mat. Ya Mat. Dengar, mata tutup. Ya Mat, dia dengar ya Mat. Dia Tak apa, alhamdulillah. dia orang ni dia kadang-kadang bila dia khusyuk dia memang dengar terus. Memang speaker memang kasyaf tu dia boleh tahu. Orang tu boleh mata tutup tapi hati dia dengar. Larut ya Mat, berdiri lagi larut. Larut berdiri lagi ya Mat. Nak bagi? Sila larut. Terima kasih Muhammad Ketua Pembangkang. Memanglah kata sedap, bantai sedap. Ini memang kerja PAS sampai kata orang UMNO macam Yahudi lah. Semua orang boleh dengar. Macam-macam ni kerja PAS. Saya memang kita tahu panggil PAS. Saya terkejut. Mula tadi bila cakap pasal berjihad. Pasal yang Umat katakan tadi. Banyak sangat dah yang temelang PAS yang kita dengar. Semua saya nak tanya sikit je.
Yang tak masuk akal ni, apabila Yang Berhormat mengatakan nak bagi tahu dalam Dewan ni semua, seolah PAS yang betul, orang lain tak betul, tentang pertemuan dengan Ketua Polis Negara atau dengan orang lain sekalipun. Mustahil Yang Berhormat tunggu nak bawa masuk dalam Dewan. Baru ni ada perasmian Dewan. Saya sendiri nampak Ketua Polis Negara ada, Menteri Dalam Negeri ada, kenapa tak jumpa mereka, tanya mereka. Kenapa nak bawa dalam Dewan? Adakah ini satu publicity murah? Sikap PAS, sikap pemimpin PAS, terang-terang mencari publicity murah, cukup murahan. Dengar wahai pegawai kerajaan yang ada pada hari ini. Lidah bercabang, tadi saya tanya, pemimpin PAS mengatakan sanggup melanggar undang-undang kerana nak buat ceramah. Ini disebut oleh Yang Berhormat dan pemimpin yang lain. Sedangkan undang-undang dibuat untuk menjaga keamanan, nak mententeramkan keadaan. Inilah sifat PAS Ya, yang boleh saya sebut lidah bercabang. Ni kena rujuk kawan-kawan, takut salah sebut. PAS tak peduli, mencarutlah, maki ikut suka. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pernah menyatakan PAS akan melanggar undang-undang, tidak pernah. Tak ada pemimpin PAS. Kemungkinan kenyataan-kenyataan itu tidak disesuaikan sepenuhnya. Sebab saya mengatakan kita terus akan mengadakan ceramah mengikut undang-undang. Undang-undang membenarkan kita berceramah dalam premis kita sendiri. Kita akan buat. Yang tidak mengikut undang-undang, polis. Dan tidak faham undang-undang. Nak berjumpa Ketua Polis Negara, nak berjumpa Menteri Dalam Negeri. Ini bukan macam jumpa Mamak Pasmo. Ini larut nak menyamakan Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri, bos dia macam Mamak jual Pasmo, berjumpa tepi-tepi jalan. Sebarang tempat. Dia ada pejabat, dia ada setiausaha, dia ada protokolnya. Apalah jadi ahli parlimen apal macam ini. Jadi saya harap konsep pengertian interpretasi tentang jihad ini mesti diperluaskan. Kerajaan juga mesti melihat jihad dalam skop yang begitu luas. Bagi rakyat Palestin yang ditindas, yang diburu, yang dibunuh sejak tahun 48, 47, 46, 45 sampai sekarang ini. Bagaimana mereka nak membangunkan negara mereka? Bagaimana mereka nak menumpukan kepada pembangunan ekonomi? Mereka mesti berjihad dengan darah mereka. Tetapi Amerika sekarang menggelarkan kumpulan Hamas, kumpulan pejuang Palestin sebagai pengganas, kerana menentang rejim pengganas. Rakyat Kashmir yang menuntut hak mereka yang telah dipersetujui oleh bangsa-bangsa bersatu ketika nak memberi kemerdekaan pada India selepas tempoh 10 tahun kemerdekaan India. Satu pemungutan suara nak diadakan di Kashmir. Sampai sekarang kerajaan India tidak mengadakan pemungutan suara. Rakyat Kashmir bangun, rakyat Kashmir bangun, umat Islam Kashmir bangun untuk menentang kezaliman yang dilakukan ke atas mereka. Amerika menyelaraikan pejuang-pejuang Kashmir sebagai pengganas. Mereka adalah pejuang negara. Sebab itulah kita mau. Kita boleh bersetuju dengan Perdana Menteri dalam tuntutan untuk memberi satu definisi yang tepat apa itu teroris, apa itu pengganas. Sampai sekarang suara Perdana Menteri tidak didengar oleh masyarakat bangsa-bangsa bersatu. Takrif pengganas hanya diberikan oleh Amerika. Dari takrif yang diberikan oleh Amerika, banyak rejim-rejim lain di dunia ketiga menggunakan takrif itu untuk menindas rakyat sendiri. Untuk menekan rakyat sendiri. Dan sesiapa yang bangun, menolak, menentang kerajaan, walaupun dalam bentuk yang bukan bentuk kekerasan, dianggap sebagai pengganas, elemen pengganas. Ini, kesempatan ini diambil oleh China, Republik Rakyat China.
menindas umat Islam